Baik, penjelasan isti'azah yang disyariatkan sebagai ganti dari meminta perlindungan kepada jin, penghuni kubur dan lain-lain. Kenapa Nabi tekan sangat kita kena bergantung kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta berlindung kepada Allah. Ini sebagai nak buat amalan-amalan syirik di zaman jahiliyah. Kerana zaman jahiliyah secara umumnya masyarakat Arab jahiliyah yang dipanggil kalangan musyrikin Mekah ni, memang dia bergantung kepada jin dalam semua keadaan. Dia minta tolong dengan jin, minta tolong dengan penghuni kubur yang dianggap sebagai wali. Kalau kita panggil tawassul dalam bahasa lain, minta tolong. Dia minta tolong dengan orang mati dalam kubur, kerana orang mati itu dianggap sebagai waliullah dan lain-lain. Jadi Nabi sebagai alternatif, bila Nabi bekalkan tauhid pada umat Islam, maka syirik itu mesti dibuat. Ini dalam proses nak membuat saki-baki amalan syirik dan nak masukkan tauhid dengan 100% tauhid. Itu sebenarnya. Dalam agenda itulah Nabi kata kita wajib, bila, sebab tu Nabi sebut bila singgah di tempat mana-mana, dia gini aja, tak kenapa. Amalan Arab jahiliah ni, bila dia singgah di satu-satu tempat, dia akan kata gini, wahai penunggu, kalau saya terjemah dalam bahasa Melayu, orang kita apa ada dulu, lalu bawa pokok jambu besar, minta maaf lah, anak cucu nak tupai lalu, minta maaf siapa? Asyik minta maaf dengan siapa? Anak cucu siapa? Tok dia tu nama ke dia? Kau minta ke dia? Cuba kita fikir. Sebab tu bila meliwat cerita tu, memang ada sungguh berlaku. Amalan tu tidak bolak-bolak amalan jahiliah. Nabi nak buat tu, bapa yang duk takut pada selain Allah tu. Siapa minta berlindung, anak cucu nak tupai lalu, gini-gini nak. Bapa gitu. Itu gambaran amalan-amalan syirik. Dan itu perkara biasa zaman jahiliah. Jadi bila Nabi ajar doa ni, sebenarnya nak kikih tu lah. Sebab kadang-kadang manusia tak padan dengan akidah saja. Dia perlu di training dalam bentuk kata-kata, perlu dilatih dalam bentuk perbuatan. Itu semaya, akad doa, akad tangan doa, semaya, sembelih. Semua itu adalah proses nak mengajar manusia supaya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak padan dengan akidah saja. Dia kena dalam bentuk lafaz sebagai nak mengajar manusia. Dia kena dalam bentuk amali untuk mengajar manusia. Dia hak ni sepatutnya dijadikan amalan setiap kali kita singgah di mana-mana. Orang Arab gitu aja, zaman Arab jahiliah. Kadang-kadang dia singgah tengah pada pasir dah, dia tengok gelar, dia seru berhala dia, seru nama berhala. Minta supaya dia selamat dalam perjalanan. Minta kepada siapa? Minta kepada selain daripada Allah. Jadi Nabi nak tukar tu. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat Nabi ni kebanyakannya itulah amalan mereka sebelum mereka masuk Islam. Jadi bila mana mereka masuk Islam, betul sudah mengucap la ilaha illallah, tetapi nak buat hak tu hati-hati, dia perlu masa. Ini satu pendekatan Nabi ajar umat dia nak buat hak tu bukan sekadar tasdik dalam hati, tapi dia kena sebut dengan lidah dan dia kena buat dengan perbuatan. Hak itulah menjadi tarikh iman itu. Maknanya yang Nabi ajar kita a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa, ini Nabi nak ajar kita bahawa iman itu mesti disebut dengan lidah. Antara hal ni nak mengukuhkan keimanan itu, kalau tidaknya bergantung pada ikut-ikut kara, dia ikut dengan cicing, dengan misal rimah, dengan apa dia lagi, kayu kokar, agak boleh lagi. Tanduk ada tanduk. Ikan apa ni? Ikan duyung, tak tahulah ikan duyung dia ambil mana. Dah tolak ke dia tu lah. Ni bagi Tok Momo kat orang kita ni. Ada bila Tok Momo wui kat Tok Momo dia ada lah. Lagi tu lah. Jadi kena ingat. Yang kelima, keutamaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ringkas, doa Nabi, kalau kita perhati doa Nabi, dia pendek-pendek ya. Sebenarnya sebab Nabi bila sini dia baca doa ni, sini baca doa ni. Apa yang kita jadi panjang? Sebab kita mengaji gabung. Dia capur-capur panjang sungguh, kita letih nak amal. Tu tak sama tu. Kalau hajar sungguh sikit nak turun masjid doa. Sepanjang ni doa. Nak naik gerai apa sepanjang ni lebih sikit. Ni apa jela ya separuh soal muka surat setengah tu yang kapal lemah tu. Nak baca mana doa panjang ni mak. Dia kata makcik ni kuliah apa tak ingat lagi. Makcik pergi rumah satu tekak, akhir sekali baca Rabbana Atina daripada pergi sampai kelik rumah. Nak baca doa panjang ni mak. Sebab kita dedahkan doa dalam konteks yang salah.
kita dedahkan doa pada masyarakat dalam konteks yang salah. Payah kau ni. A'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah daripada segala kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Tak ada payah sikit apa tu. Baca tu. Baca. Ketika mana? Lepas tu banyak lagi hal lain. Tapi hal ni antara yang diajar oleh Nabi yang punya kelebihan. Bila kita baca ni, tidak ada sesuatu boleh memudaratkan kita dari segi keimanan itu. Saya tak boleh jamin baca doa ni tidak accident. Sebab Nabi pun tak boleh jamin gitu. Mudarat yang dimaksudkan mudarat dari segi agama. Accident itu termasuk qada kauniyah dia panggil. Kalau kita nak bincang kena main merupakan tu tak ada. Dia dua. Ulama bincang hadis ni, bila kita baca hadis ni, doa ni hadirat, kita kena faham dua ketentuan tuan. Ketentuan secara syar'i, selagi ketentuan secara kauni dia panggil. Ketentuan secara kauni tu dia. Accident, sakit itu secara kauni. Tak berkait dengan syariat tu. Kita kata orang alim wali setengah mana, apabila Allah sudah tentukan secara kauni dia tu sakit, dia akan sakit. Tetapi secara syar'i, bila seorang itu sakit, apa yang kita kena buat secara syar'i? Kena sabar, kena baca doa, semaya tak boleh tinggal. Lepas tu, kalau kita boleh jaga perkara ni secara syar'i juga, kita akan dapat pahala lebih. Bahkan dalam hadis Nabi, seseorang kena penyakit kulit, penyakit pada kulit dia, katakanlah dia dengan sebab dia sabar, katakanlah 10 tahun kena, selepas tu sembuh. Dalam tempoh 10 tahun tu, Nabi kata, saya tak ingat hadis ni, tapi jelas hadis ni hadis sahih. Dalam tempoh 10 tahun itu, setiap saat, setiap detik, oleh kerana penyakit ni dia tak hilang, dia ada sama. Kalau 10 tahun penyakit kulit, serosis misalnya, tu berat tu, dia akan dapat penghapusan pahala setiap saat dan penghapusan dosa setiap saat. Katakanlah dia mati dengan sebab penyakit tu, dia mati, Allah SWT akan hapuskan semua dosa dia dan disediakan untuk dia syurga. Dan dalam hadis lain Nabi kata, seorang itu ditipu musibah kematian anak, orang yang paling disayangi dia sabar dalam konteks sana, tidak terjejah ibadat dia, tidak terjejah hubungan dia dengan Allah SWT. Allah sediakan mahliga dalam syurga. Maknanya dia ni masuk syurga lah. Sebab tu dapat mahliga dalam syurga. Kita kalau duduk buah pokok tak apa, dah asal dalam syurga. Tidak hujan tempat kita ni. Biarlah tak ada. Kita duduk oleh kotak, apa pasal dalam syurga? Tidak gitu sifat dia. Maknanya kemuliaan mana dalam syurga ni pun dia ada tahap dia pula. Begitu dia. Jadi doa Nabi ni walaupun singkat, walaupun ringkas, tapi tu doa Nabi dia mesti lebih hebat lain. Saya tengok dalam hadis, ada ketika satu kisah berlaku, Nabi sedang mengurus binatang yang akan dikorbankan. Pada dalam hadis tersebut Nabi tak pakai baju, cuma Nabi letak kain sebal lah, letak kain atas kepala baru, dia jadi nampak lah, belikat Nabi sikit. Sebab kita tak jumpa dalam hadis Nabi turun rumah pakai belikat saja, baju tak pakai, pusat jelu-jelu gitu. Kita tak jumpa, tak ada. Nabi tak pernah buat. Ya, orang kita ni dia pakai orang kita tengok para ustaz ni, dia pakai kain tuala, dia boleh basuh kereta depan rumah dia. Orang lalu tengok buat dia tu ustaz basuh kereta. Bayangkanlah, enggak ustaz semua pun minta maaf lah, ustaz ni biasanya pun buci. Enggak hudu pengen apa. Dia pula kata masa dia akad berdiri, saya tengok ni, dia kata kalau jatuh kain ni berat ni, kain saja ni kata. Tak akan suara dia maksudnya. Dia boleh kata gitu. Dia akad berdiri, kita kata mana seksi ni. Dia pun belas logo ustaz ni. Dia kata mana? Dia kata kalau jatuh kain ni berat ni, dia pegang akad berdiri. Kata boleh nak hidup ustaz ni. Tapi jalan tak tahu mana. Ya ada ke Nabi tu rumah pakai kain pelekat haji ataupun pakai seluar saja, tak akan baju, tak ada, tak jumpa. Jadi ni saya nak sebutnya, bila Nabi duduk tengah urus binatang, duduk cok binatang atas belakang, itu sedekah zakat. Maknanya hak korban lah, binatang korban. Tiba-tiba ada sahabat mari bawa anak. Sahabat ni dia bawa anak sahabat dia, anak sahabat jugalah. Nak suruh Nabi belah mulut, orang Kelantan kata tahnik lah. Nabi pun situ lah, situlah, tidak kata atau mandi tak. Nabi basuh tangan. Nabi kata dia ada. Jadi sahabat tu kata ada kurma dengan air zam-zam. Nabi pun buat. Nabi buat seperti kita buat lah.
Tahnik, kita panggil tahnik belah mulut tu. Kemudian Nabi doa, mudah nak, Allahumma ighfir lahu. Tu Nabi doa, anak jatuh. Ya Allah, berkatilah budak ni. Gitu. Allahumma barik lahu. Allahumma barik lah. Ya Allah, berkatilah budak ni. Gitu ya Nabi doa. Lepas tu sahabat pergi balik. Nabi pun buat kerja dia mula. Oh, kalau nak mandi dulu, nak gola dulu, ada 2 jam. Ni Nabi tak habis masa ke apa? Allahumma barik lahu. Ya Allah, berkatlah. Sebab tu kita kena yakin doa Nabi ni hadirat, walaupun pendek, dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin hal tu. Tapi orang kita ni tak siap. Kata tak nak sabar. Enggak tahu nak panggil orang awak lagi tu. Nak panggil orang ramai, mari buat 2 minit. Hak tu yang jadi timbul buat benda belik-belik tu. Nak suruh jadi panjang tu lah, baru nak sabar. Dah habis biti 1000 lebih ni. Panggil orang tu yang jadi bang berlagak, selawat, gosok kepala. Lepas tu ada hak lebih lucu lagi. Bodoh ada tak? 7 hari dia pergi, budak saya pun nak sokong. Tengok kata ustaz ni berapa jadi babuk lagi ni. Dia pergi, dia kata, dia tanya anak ni nama apa. Dia kata, dia sebut nama lah. Contohnya kita kata Maryam. Wahai Maryam, apabila selepas ni bertemu saya, maka tegurlah saya. Nak sabar dia kata aku. Dia pesan budak tu, kalau jumpa dia, saya tegur lah dia. Budak tu umur 7 hari baru. Kata babuk molek ustaz ni. Yang mana tak tahu tu. Dan kalau temui kita-kita yang ada ni, kita sedang tahnik Maryam ni, tegurlah nak sebut. Aduh kalau betul ni. Jadi lama lah. Lepas tu bangun selawat pula, berjamah kepala 7 keliling, selawat sepotawah. Pakak pergi lah. Itulah hadirat orang kita. Tu hadirat tidak sunnah Nabi sikit aku. Tu sunnah, tak tahulah sunnah boleh hadirat boleh bos diri ya. Tapi kok mana hadirat memalukan. Kita nak buat tahnik ni sunnah. Hak kita nak buat ni asal daripada sunnah. Apa ya kita nak tambah-tambah apa? Berasa tak cukup lagi hak Nabi buat tu. Berasa tak cukup rekah doa. Mana Nabi ni apa nak seolah dia nak kata gitu. Apa Nabi buat rekah doa? Tak pandai nanti. Tengok aku buat. Seolah nak kata gitu. Ya Allah, kau hadirat agama tak no tu. Tapi tu dalam istilah ulama dia panggil bid'ah idhafiyah dia panggil. Idhafiyah ni asalnya ada, cuma dia buat tambahan di atas asal. Tu dia panggil bid'ah idhafiyah. Ada asal tu. Tahnik tak ada, memang dalam hadis ada. Tapi dia tambah hak dia sendiri. Hak tambah tu ulama kata tak boleh tu. Tu kena beringat dia tak. Kita ni nak gapo dia? Nak buat kan nak berkat, nak berkat. Nak ikut sunnah. Sepatutnya kena buat gitulah. Jadi orang kita ni kadang Allah pendek dia kata dah. Saya pernah. Kita doa, dia ajak makan. Kemudian dia suruh saya tali. Saya kata saya gaduh ni tak boleh buat sendiri lah. Nak buat berapa juta pun. Tak kata lah berapa juta tu. Tak buat sendiri lah. Tak dan orang kata doa tak apa. Kita pun doa pun. Kita doa memang doa khusus pada tuan rumah. Dalam bahasa Arab. Dan saya sebut ke Melayu suruh dia faham. Suta lah. Kali semenek gitu lah. Bila turun tu dia bawa kata, Allah ustaz rengkah doa terapuk tuan rumah tak puas hati. Dia kata kalau nak puas hati kena buat sendiri. Lama tak klik. Tunggu dia duduk rumah dia dah hamba kena pergi lain ramanya gitu. Buat sendiri. Jadi doa Nabi dia tak kira panjang. Sebab tu kita kedengaran ada setengah-setengah orang tu dia kata buat panjang sikit ni rumah orang kaya ni. Saya biasa tu dengar tu. Sebelum saya ngaji hadis ni kita je buat benda-benda gitu. Sungguh. Kita tahulah. Mentor kita tu dia pesan. Dia tu ustaz hanya baca doa panjang sikit ni rumah orang kaya ni. Kita apa kaitan kaya dengan baca panjang? Rupanya ada maksud dia. Hati-hati tak boleh faham. Tak faham, boleh mari kuliah. Kalau waktu pun tak faham. Apa yang suruh panjang tu? Dia ada maksud dia tu. Tak boleh ada dia tu. Saya tak boleh terima langsung tu. Dia tak boleh terima, dia tak buat. Cuma apa saya nak sebutnya, kalau nak berkat, ikut orang. Gitu saja. Sebab kalau kita buat, akhir sekali orang yang tidak tahu agama tak ngaji, dia kata gini lah Nabi buat dulu. So dah kerja saja. Kalau orang-orang yang jahil tak tahu lagu ni Nabi buat rupanya bila nak tahnik anak ni pakai akak selapas tu gosok kepala dah. Gosok kepala lagu tu Nabi buat. Saya nak bakar pun buat gitu juga pakai ni. Pun habis agama ni lah.
duk mai letak atas bakali. Tak boleh tidak. Sunnah Nabi dia tidak pakai bakali tu. Dia kena pakai sahih atau tidak. Gitulah dia. Jadi bab ta'awuz ni gitulah dia. InsyaAllah untuk selepas ni saya akan sambung perbincangan tajuk yang sama. Selepas ni kita akan cuba buat perbezaan. Apa maksud minta berlindung dengan apa maksud minta doa. Minta selamat tu dia panggil istighatsah itu. Semuanya ada dalil. Kita akan bincang hati-hati. Sebab itulah hati-hati kita kena ingat kita umat Islam kalau kita bergantung 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berasa luah.